Selamat pagi, salam sejahtera. Isu paling hangat sekarang ini di media sosial politik ialah tentang lantikan Nurul Izzah Ibrahim, Anwar Ibrahim, menjadi penasihat ekonomi terhadap Perdana Menteri. Banyak komen, banyak yang tak suka, bahkan penganalisis politik, penganalisis ekonomi juga turut memberikan buah fikiran mereka. Walaupun Anwar Ibrahim telah tampil memberikan penjelasan dan mempertahankan keputusan beliau untuk melantik Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi, namun demikian ramai orang mula tampil walaupun mereka ialah penyokong-penyokong Anwar Ibrahim sendiri, termasuklah Sabudin menulis tentang satu tulisan di laman web beliau, blog beliau, yang agak menarik perhatian saya, saudara-saudara sekalian. Apabila Sabudin kata, kalau ikut sucinya reformasi, jangankan penasihat kanan, jadi kerani cabuk PMO pun tak dibenarkan. Tindakan Anwar Ibrahim yang baru-baru ini melantik anak beliau yaitu Nurul Izzah Ibrahim sebagai penasihat ekonomi mendapat reaksi pelbagai, termasuk penyokong setia Anwar Ibrahim. Adakah ini adalah kesilapan langkah terbesar Anwar Ibrahim? Kalau ikut sucinya reformasi, jangankan penasihat, jadi kerani cabuk PMO pun tak dibenarkan. Itu kata Sabudin Hussein. Namun demikian, ada satu perkara yang menarik perhatian saya juga. Apabila ada tulisan dalam penganalisis dan pemerhati politik menulis tak pasal-pasal cari pasal Anwar Ibrahim ini. Oleh sebab itu, timbul dalam pemikiran saya, adakah ini adalah kesilapan langkah Anwar Ibrahim apabila melantik anak beliau menjadi penasihat ekonomi? Tak pasal, cari pasal. Ini satu ulasan tulisan yang menarik. Siapalah agaknya penasihat yang menasihat Perdana Menteri untuk melantik anak sendiri jadi penasihat? Tak kiralah siapa, tetapi pasti Anwar Ibrahim tahu bila akan diserang kerana memilih Nurul Izzah sebagai penasihat kanan keuangan dan ekonomi. Begitu juga Nurul Izzah sendiri. Tentu tahu ayahnya malah beliau juga akan dikritik, dicemu, diejek serta dipersenda apabila ayahnya melantik beliau dan beliau menerima pelantikan itu. Dengan kata yang lebih mudah, Anwar Ibrahim sendiri mencari peluru sendiri, menyerahkan peluru kepada parti lain untuk mendapat menembak pula Anwar Ibrahim. Jadi amat menariklah apabila Muhsin Abdullah menulis tak pasal-pasal cari pasal. Sebaik sahaja berita pelantikan itu disiar media dalam talian, serangan dilancar bertubi-tubi ke atas Anwar. Tidak perlu saya huraikan kerana ramai mengikutinya. Seperti dikatakan, Anwar pasti tahu serangan yang akan menjelma, lantas beliau sudah bersedia menjawab setiap tuduhan, dijawab penuh yakin. Kepada yang mempertikai akan kelayakan Nurul Izzah, pihak yang bertanya sama ada beliau layak memberi nasihat mengenai keuangan dan ekonomi, padahal memegang ijazah muda kejuruteraan, begini jawapan Anwar Ibrahim. Adakah benar seorang Menteri Kesehatan mesti seorang doktor? Atau Menteri Air mesti jurutera? Tanya Anwar. Jika saya boleh menambah, semasa Khairi Jamaluddin jadi menteri dulu, beliau dikatakan seorang Menteri Kesehatan yang bagus, tetapi beliau bukan doktor. Izin saya lanjutkan. Adakah Menteri Pertahanan mesti seorang general? Saya setuju kelayakan universiti seseorang tidak semestinya dikaitkan dengan jawatan yang dipegang. Tetapi memang comel jika apa yang dipelajari di universiti digunakan dalam bidang yang sama untuk jawatan yang dipegang.
Pun begitu diakui tidak semua menggunakan apa yang dipelajari dalam pekerjaan dengan baik dan cemerlang. Contoh, seorang doktor tidak semestinya menjadi menteri kesihatan yang hebat. Anwar sendiri yang memegang portfolio keuangan tidak ada kelayakan formal dalam bidang itu. Semasa beliau memegang jawatan Menteri Keuangan buat pertama kalinya dalam Kabinet Mahathir Mohamad dahulu, beliau dikatakan Menteri Keuangan yang berjaya. Untuk rekod, Anwar pelajar jurusan pengajian Melayu ketika menuntut di Universiti Malaya. Iza selain punya ijazah kejuruteraan turut memiliki ijazah dalam dasar awam dari University Johns Hopkins School of Advanced International Study. Tidak dinafikan beliau seorang yang bijak. Apa yang dimilikinya dan pengalaman sebagai wakil rakyat selama 2 penggal boleh dimanfaatkan dalam memberi nasihat mengenai keuangan dan ekonomi. Beliau pada pendapat saya boleh merasai denyut nadi negara lalu tahu apa yang perlu dan apa yang tidak perlu untuk negara. Tetapi beliau adalah anak Perdana Menteri dan akan sentiasa diperhatikan. Pelantikannya pada hemat saya akan lebih menyusahkan ayahnya daripada membantu. Walau bagaimana cemerlang beliau menjalankan tugas, Anwar bagai memberi peluru kepada musuh politiknya. Ada juga kalangan rakyat biasa yang natural sekarang menembaknya. Tuduhan seperti cakap tak serupa bikin dilemparkan kerana Anwar kerap bercakap mengenai keburukan nepotisme dan korinisme. Sekarang beliau dituduh mengamal gejala yang beliau benci. Ada yang tanya, inikah madani yang dilaungkan? Apa yang dilaksanakan Anwar kelak akan dikatakan hasil nasihat Nurul Izzah. Pakar ekonomi mungkin menjauhkan diri kerana percaya nasihat mereka tidak akan diterima. Pegawai kerajaan pula mungkin tidak berani menegur sebarang kelemahan jika ada kerana penasihat itu anak bos. Teringat saya zaman kehebatan bola sepak Selangor dengan munculnya Mazlan Harun selaku striker dalam pasukan yang diurus oleh ayahnya Harun Idris. Walaupun beliau bermain baik dan menjaring gol penting, beliau tetap dilihat berada dalam pasukan hanya kerana anak pengurus pasukan. Anwar juga akan dituduh asik dengar nasihat anak atau lebih buruk jika dituduh dikawal anak dan isteri, meskipun kedua-dua tidak duduk dalam kabinet. Wan Azizah Wan Ismail ialah ahli parlimen seperti yang kita semua maklum. Anwar juga akan dilihat sebagai Perdana Menteri yang tidak percayakan orang lain, hanya anaknya. Merumitkan keadaan ialah dalam kabinet sudah ada Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Bukankah Menteri Ekonomi boleh memberi nasihat ekonomi? On the plus side, Izzah dan Rafizi memang rapat dan boleh mewujudkan kombinasi baik dan berkesan. Poin yang kuat bagi Anwar ialah Izzah tidak diberi gaji maupun allowance untuk berkhidmat sebagai penasihat. Ini sekadar boleh meredakan keadaan tetapi tidak cukup untuk menghentikan serangan. Sebenar apa yang saya senaraikan di atas adalah persepsi negatif yang dihadapi Anwar ialah persepsi. It's all about perception. Dan dalam politik persepsi adalah segala-galanya. Saya yakin Izzah punya pelbagai idea dan cadangan bagus untuk dilaksanakan kerajaan demi kepentingan negara dan rakyat. Tetapi alangkah bagus jika beliau memberi nasihat dan cadangan sebagai seorang anak kepada ayah secara tidak formal, bukan sebagai penasihat rasmi. Ini bagi mengelakkan persepsi negatif yang disebut tadi. Anwar sekarang dipercaya rakyat. Agenda beliau untuk negara diterima rakyat dengan penuh harapan. Anwar disukai ramai. Begitu juga Izzah walaupun kalah pada PRU 15 lalu, diharap semua itu tidak hilang kerana hanya Anwar Ibrahim melantik anaknya sebagai penasihatnya. Penasihat tanpa gaji soal lain. Dalam mempertahankan langkah Anwar menyerang balas apa yang penting sekali termasuk untuk saudara Peja, hentikan curi tanah balak, saham, projek dan komisen. Ini yang jahanamkan negara. Benar ini penting. Peja merujuk kepada
Ahmad Faizal Azumu, Timbalan Presiden Bersatu, yang pernah menjadi Menteri Besar Perak, penasihat khas kepada Muhyiddin Yassin, semasa menjadi Perdana Menteri dulu dan juga Menteri dalam Pentadbiran Ismail Sabri Yaakob. Anwar yang juga berkata beliau tidak dengar dalam kalangan pengkritik kerajaan menyuarakan sokongan kepada usaha membersihkan negara daripada masalah tersebut. Baiklah, tetapi itu juga soal lain. Isunya ialah persepsi negatif yang ditekan dalam artikel ini. Persepsi yang boleh membebankan Anwar dan Izzah, sesuatu yang boleh mengganggu fokus Anwar membangunkan negara. Masalah ini bagi saya sesuatu yang so unnecessary, yang sepatutnya boleh dielak, malah tidak patut terjadi sama sekali. Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT, dipetik daripada FMT, ditulis oleh Muhsin Abdullah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.